Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua anak-anak 3UM dan 3USM. Okey, pada minggu ini adalah minggu kedua ya PDPR kita untuk ASK ya. So kelas kita adalah pada hari Isnin dan pada hari Jumaat. Okey, untuk kelas pada hari ini cikgu akan menerangkan sedikit ya tentang pelantar pembelajaran kita ya, iaitu Google Classroom, iaitu GC. Okey, untuk GC kita, kelas kod dia, okey, kelas kod dia adalah U2VX5MJ. Ya, ini adalah kelas kod untuk ASK tingkatan 3. Jadi, kamu perlu join dahulu, kemudian barulah kamu boleh pergi ke kelas ini. Okey. Okey, cikgu nak menerangkan serba sedikit berkenaan dengan GC ini ya. Okey, sekiranya kamu masuk, bila kamu dah join kod yang telah diberikan ini, okey, kamu akan nampak stream, classwork, people dan grade. Okey. Untuk hari ini cikgu tak add lagi kamu. Okey, tak apa. Ataupun kamu boleh join automatically, nanti kamu punya ID akan terpapar lah pada people ini. Okey, ketika kamu masuk, bila kamu masuk Google Classroom, kamu pergi kepada stream. Okey, stream ini adalah post-post yang telah cikgu share lah di sini ya. Okey. So, classwork ini adalah bahan-bahan pembelajaran lah. Okey, contohnya okey. Classwork ini di sini cikgu bahagikan kepada 3 bahagian. Bagi kepada 5 bahagian. Okey, yang pertama adalah bahan pengajaran. Okey, cikgu letakkan rancangan pengajaran tahunan. Okey, ini adalah satu dokumen yang telah dirancang sepanjang tahun lah ya untuk silibus ASK. Kemudian cikgu letakkan juga buku teks digital. Okey, kemudian nombor 2 ini adalah nota untuk modul EPDPR. Okey, modul ini telah cikgu cetak. Okey, nanti parents kamu akan hadir ke sekolah ya pada tarikh yang telah ditetapkan. Jadi nanti bolehlah kamu melihat modul EPDPR. Okey, kemudian ada bahagian latihan. Okey, pada hari ini tak ada latihan. Okey, kemudian ada bahagian video. Okey. Apabila tamat sahaja kelas, okey, sama ada kelas kita menggunakan Meet ataupun kelas kita cikgu rekodkan video terlebih dahulu. Okey, cikgu akan letakkan dalam bahagian video PDPR. Okey, kemudian cikgu akan letakkan kehadiran lah Okey, kehadiran di sini lah. Okey, yang ini tak ada pula Okey, nanti cikgu update. Okey, untuk classwork, okey, cikgu akan menggunakan buku teks digital lah Okey. Okey ni ya. Di sini ada buku teks tingkatan 1, 2 dan 3. Okey, sekarang ni cikgu buka tingkatan 3. Okey. Okey. Okey kita tengok bab 1 dahulu Konsep asas pemikiran computational.
Okey, dalam bab 1.1 iaitu pembangunan atucara, iaitu 1.1.1 iaitu menggunakan konsep pemikiran computational dalam pembangunan atucara. Yang kedua, 1.1.2 pelaporan penggunaan teknik pemikiran computational bagi setiap fasa pembangunan atucara. 1.1.3 iaitu menghasilkan satu projek mini berdasarkan situasi penyelesaian masalah dengan merujuk fasa pembangunan atucara. Ini adalah sub-sub tajuk yang akan disentuh dalam bab 1 iaitu konsep asas pemikiran computational. Okey ya, jadi kita pergi ya kepada tajuk bab 1. Okey. Okey, yang ini okey ya. Kalau kamu ingat lagi ya, ia adalah peta Eyting yang kita gunakan pada semualah mata pelajaran. Okey, ini teknik dalam pemikiran computational. Ini adalah satu nota ringkas di mana teknik-teknik ini telah kamu pelajari semasa kamu tingkatan 1 iaitu teknik leraian, memecahkan masalah yang besar kepada bahagian-bahagian masalah yang lebih kecil. Kita ada masalah besar, kemudian kita leraikan dia, kita pecahkan dia. Itu adalah teknik leraian. Kemudian kita ada teknik pengecaman corak, iaitu di mana pengecaman corak ini kita mula mengenal pasti ciri-ciri persamaan corak pada bahagian-bahagian masalah yang kecil. Kita nak tengok persamaan corak dia. Okey, yang ketiga, teknik peniskalaan di mana kita mengenal pasti aspek-aspek penting dan meninggalkan aspek-aspek kurang penting. Dan last sekali adalah teknik pengikhlakan, iaitu menghasilkan model bagi menyelesaikan masalah yang serupa. Ini adalah refresh daripada pembelajaran semasa di tingkatan 1. Okey, kita tengok konsep asas pemikiran computational. Okey. Okey, ini kamu boleh baca teknik leraian, okey, teknik pengecaman corak, okey. Okey, yang ini teknik peniskalaan. Okey, dan last sekali adalah teknik pengitlakan. Okey, yang ini kamu boleh baca. Okey, so kita masuk sub topik 1.1 iaitu pembangunan atucara. Okey, dalam pembangunan atucara ini, okey, dia melibatkan 5 fasa yang dimulai dengan analisis masalah. Ini adalah fasa pertama, kita akan mula analisis masalah. Kemudian fasa yang kedua, kita mula reka bentuk atucara. Fasa yang ketiga, kita akan buat pengekodan. Kemudian fasa yang keempat, kita buat pengujian dan penyahperpijatan. Dan fasa yang kelima, fasa yang terakhir sekali, kita akan buat dokumentasi. Ini merupakan fasa-fasa pembangunan atucara. Okey, ada 5 fasa. Okey, kita tengok menggunakan konsep pemikiran computational dalam pembangunan atucara. Okey, seperti yang telah saya terangkan tadi, pemikiran computational ini ada 4 teknik. Okey, di mana 4 teknik tadi kita cuba apply dalam fasa-fasa pembangunan atucara. Okey, yang ini kamu boleh baca pemikiran computational apa dia. Okey. Okey, tak apalah. Okey, cikgu bacakan pemikiran computational ditakdir sebagai satu proses pemikiran
bertujuan untuk menyelesaikan masalah oleh manusia sendiri berbantukan mesin atau kedua-duanya sekali dengan menggunakan konsep asas sains komputer. Okay, itu adalah dia punya takrifan pemikiran computational. Okey ya. Kita nak tengok apa dia masalah. Penyataan berikut menunjukkan satu masalah yang diketengahkan bagi membincangkan tentang penggunaan konsep pemikiran computational dalam pembangunan atur-cara. Okey, yang ini dia punya masalah. So, anda diminta untuk membina atur-cara mudah bagi mengira luas dan perimeter sebuah padang bola yang berbentuk segi empat tepat. Okey, ini adalah masalah kita yang perlu kita selesaikan, iaitu kita perlu selesaikan luas dan perimeter padang bola. Okey, so kita mula. Okey, yang ini contoh sebuah padang bola. So kita akan selesaikan. Kita akan cuba menyelesaikan bagaimana kita nak mengira luas dan perimeter sebuah padang bola lah. Okey, yang pertama, fasa analisis masalah. Okey, ini adalah fasa yang pertama dalam pembangunan atur-cara. Okey, dalam fasa ini pengatur-cara akan apa? Okey, apa yang pengatur-cara buat? Okey, dalam fasa analisis masalah ini, okey, pengatur-cara akan kenal pasti masalah. Apa masalah kita? Okey, masalah kita di sini ya. Apa dia? Kemudian apa dia keperluan sistem? Okey, kita nak selesaikan masalah itu. Apa dia keperluan sistem yang kita gunakan dan apa dia perisian yang kita gunakan, dan kita juga perlu tahu apa sasaran pengguna. Okey, kita punya skop kita untuk siapa, pengguna siapa yang akan menggunakan kita punya sistem yang tadi yang kita buat. Okey, kemudian dalam fasa analisis masalah ini juga, kita juga akan mengenal pasti input. Apa input pemboleh ubah yang terlibat, apa proses yang terlibat, dan apakah output yang terhasil bagi atur-cara yang akan dibina. Dan dalam fasa analisis masalah ini juga, kita akan cuba menemu bual kita punya sasaran pengguna kita. Kita juga akan membuat soal selidik dan mungkin juga kita akan buat pemerhatian untuk mengetahui keperluan pelanggan. Okey. So ini adalah dalam fasa analisis masalah. Okey. Kita buat 3 benda ini. Okey, kita tengok teknik leraian. Ini adalah teknik pemikiran computational yang kita gunakan dalam fasa analisis masalah. Okey, dalam teknik leraian ni apa yang kita buat? Okey, kita akan analisis masalah dengan memecahkan masalah yang besar kepada bahagian-bahagian yang lebih kecil. Okey, bahagian-bahagian kecil ini ialah masalah kecil yang mudah diselesaikan. Okey, contoh Okey, dalam dalam teknik leraian, kita pecahkan masalah besar kita, iaitu masalah besar kita di sini, bina atur-cara mudah untuk kira luas dan perimeter sebuah padang bola. Itu masalah besar kita yang perlu kita selesaikan. Dari masalah besar ini, kita pecahkan, kita leraikan apa dia masalah-masalah kecil yang lebih mudah kita nak selesaikan. Okay, di sini masalah kecil kita adalah kira luas padang bola. Okay, masalah kecil yang telah kita leraikan, lagi satu adalah kita akan kira perimeter padang bola. Ini adalah dua benda yang berbeza yang telah kita leraikan.
Okey. Kemudian kita masuk ke fasa reka bentuk atucara. Okey, dalam fasa ini, pengatur cara ni siapa? Pengatur cara ni kita lah. Sebab kita yang akan membina sistem supaya kita boleh selesaikan masalah untuk mengira luas dan perimeter padang tadi. Okey, dalam fasa reka bentuk ini, pengatur cara mula menulis pseudocode. Okey, dia nak tengok perjalanan bagaimana atur cara kita ni, kod atur cara, dan bila ada pseudocode tentu ada carta alih. Okey, daripada carta alih ni baru kita nampak perjalanan sistem kita tadi. Okey, apabila kedua-dua ini telah dibuat, barulah pengatur cara mula memikirkan reka bentuk antara muka pengguna supaya mudah untuk pengguna gunakan sistem kita tadi. Okey, dalam fasa reka bentuk atur cara ini, apa teknik pemikiran komputasional yang akan kita gunakan? Okey, kita tengok ya. Okey, teknik pemikiran komputasional yang kita gunakan. Okey, dari pula tadi. Sorry. Okey, cikgu kena scroll. Sekejap. Ni tadi. Okey. Teknik pengecaman corak. Okey, apabila masalah besar kita tadi kita dah leraikan, okey, kita lerai-leraikan, kita dapat dua masalah kecil tadi. Okey, kita mula akan mengenal pasti corak lah. Okey, kita akan mengecam corak dia. Okey, kita tengok ya. Bahagian kecil, masalah kecil, okey, kira luas padang bola. Di sini input yang diperlukan adalah panjang dan lebar. Okay, sementara itu, kalau kita kira perimeter padang bola, input yang terlibat adalah panjang dan lebar. Okay, jadi kat sini kita dah mula mengecam corak. Ya, mengecam corak yang sama kita akan guna. Okay, kat sini, kalau kita mengira luas, kita guna pemboleh ubah panjang. Kalau kita nak kira perimeter, kita juga akan menggunakan pemboleh ubah panjang juga. Okey. Dua ini pemboleh ubah yang sama kita akan kenal pasti. Okay. Kemudian dalam fasa reka bentuk atur cara, selain daripada teknik pengecaman corak, kita juga menggunakan teknik peniskalaan. Okey, apa yang dibuat dalam peniskalaan ini, teknik ini? Okey ya. Setelah corak-corak dicam. Okey, tadi corak tadi dicam. Okey, corak ini akan diteliti untuk meninggalkan aspek-aspek yang kurang penting ya, dan diberi penekanan kepada aspek-aspek yang penting ya untuk menyelesaikan masalah kita tadi. Tapi yang ini tadi panjang lebar. Okey, dia dah cam corak tadi. So kita nak tengok mana yang sama. Okey, kita nak meneliti aspek-aspek yang penting. Okey, pemboleh ubah merupakan jenis corak yang telah dicam, manakala panjang dan lebar merupakan aspek penting yang perlu diberi penekanan. Okey, panjang dan lebar. Okey, panjang dan lebar padang bola berbentuk segi empat tepat serta formula matematik diperlukan untuk mendapat luas dan perimeter. Okey, di sini kita nak teknik peniskalaan, kita mula ambil
benda-benda yang aspek-aspek yang penting. Aspek-aspek yang penting tadi pengecaman corak kita perlu menggunakan pemboleh ubah panjang dan lebar. Kemudian aspek yang penting juga kita perlu tahu formula matematik, macam mana kita nak cari luas dan macam mana kita nak cari perimeter padang bola. Okey, jadi kita kena tahulah. Okey, kalau luas, panjang dan lebar. Kalau perimeter padang bola, panjang tambah lebar darab 2. Okey. Okey, kemudian kita pergi kepada teknik pengitlakan pula. Okey. Okey. Dalam teknik pengitlakan, okey, berdasarkan maklumat yang diperolehi daripada leraian dan peniskalaan masalah yang dilakukan, algoritma yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah berada luas dan perimeter padang bola boleh ditentukan. Okey, algoritma komputer biasanya terdapat dalam bentuk pseudocode atau carta alih. Okey, ini dalam teknik pengitlakan kita mula membina pseudocode dan carta alih, ya. Okey. Okey, aspek penting perlu ditekankan semasa menulis algoritma ialah langkah-langkah yang perlu dilaksanakan untuk menghasilkan pseudocode dan carta alih yang betul. Okey, bagi carta alih, penggunaan simbol yang betul, okey, merupakan aspek penting, ya, kerana simbol tersebut merujuk kepada suatu fungsi tertentu. Okey. Okey, ya. Dalam carta alih kita kena gunakan simbol yang betul sebab simbol itu mewakili fungsinya. Kalau kita salah, bermaksud atau cara kita nanti, kalau kita buat coding nanti kita akan salah. Okay. So di sini dia telah membina pseudocode. Okay. Firstly, mula, kemudian masukkan panjang lebar. Panjang, lebar, pemboleh ubah. Okay. Kalau masukkan itu adalah input. Okay. Kira ini proses. Okay. Kira ni kita lakukan 2 proses, iaitu proses pertama kita akan kira luas, yang kedua kita akan kira perimeter. Okey. Dan ketiga papa. Papa ini adalah output. Okey. Jadi dia akan papa luas padang dan akan papa perimeter padang bola kemudian tamat. Okey, sangat simple saja atau cara dia. Okey, daripada pseudocode ini kita mula tukarkan kepada carta alih. So, mula macam biasalah, oval, mula dan tamat dia oval. Kemudian input, okey, kita gunakan segi 4 selari ni. Masukkan panjang, lebar. Kemudian proses adalah kotak ni. Okey, kira ni adalah proses juga. Di sini ada 2 proses. Okey, tadi kira ini adalah proses. Dan last sekali kita perlu paparkan. Papar ialah output. Input dan output simbol dia adalah sama, segi 4 selari. Okey, ini adalah dalam teknik pengitlakan pada fasa reka bentuk. Fasa reka bentuk atau cara. Okey, tengok Okey, so saya berhenti setakat fasa kedua sahaja. Saya nak pelajar-pelajar cuba baca kembali dan fahamkan. Okey, sekian saja kelas kita pada hari ini dan selamat mentelaahlah melihat kembali nota dalam buku teks ini. Okey, sekian. Terima kasih. Bye.